seperti yang sudah kita war-warkan tadi, hari ini kita akan bincangkan mengenai terapi ketawa. Sebab ketawa ni sebenarnya boleh berjangkit, Rina. Kalau kita tengok orang sebelah ketawa, kita pun secara automatik kita pun nak ketawa juga. Betul, cuba ketawa. Saya nak tengok berjangkit tak? Malu. Okey, selain daripada kita nak bincang bersama dengan tetamu kita hari ini berkenaan dengan terapi ketawa, bagaimana sebenarnya ketawa ini adalah satu terapi yang sangat penting untuk kehidupan seseorang individu itu. Sebelum tu sebenarnya kami nak ajak anda untuk kami kongsikan satu eksperimen sosial yang dilakukan oleh wartawan kami, Fatin, berkenaan dengan ketawa. Kami berikan satu situasi berkenaan dengan orang kata yang boleh membuatkan seseorang tu ketawa. Kita nak tengok reaksi mereka di luar sana, adakah mudah ketawa ataupun tidak? Jom saksikan. Saya sekarang berada di Desa Petaling untuk membuat satu eksperimen sosial bagi menjawab persoalan siapa yang lebih mudah ketawa antara lelaki dan juga perempuan. Jadi saya akan menunjukkan satu video yang berdurasi 30 saat untuk melihat reaksi mereka. Jadi jom ikut saya. Tak gelak. Tak gelak kan? Okey. Okey, kalau kita lihat ada dalam kalangan kita yang mudah terhibur, tengok saja visual tu dah terus ketawa. Ada juga tak memberi apa-apa impak sebenarnya. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya ia dianggap sebagai satu terapi. Dan bersama kita yang akan menceriakan wanita ini pada hari ini, kita bersama Ida Muin. Apa khabar? Gelak dah. Baik, alhamdulillah. Okey, kita juga ada Ropi. Sihat? Alhamdulillah, terima kasih Studio B. Wow. Ini pengacara nak ganti ke macam mana? Tak, saya memang berkomunikasi kat dalam. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Cik Fauzul Naim Ishak selaku perundi motivasi yang mana banyak melakukan kajian-kajian berkenaan dengan terapi ketawa ya. Okey, sebagai permulaan kita nak mulakan dulu dengan Cik Fauzul. Kalau kita lihat sebenarnya orang menggambarkan bahawa ketawa ini memberikan satu situasi yang ceria, yang gembira. Tetapi sejauh mana pentingnya ketawa dalam kehidupan seorang manusia? Okey. Bila menyebut tentang ketawa, ketawa ni memberikan kesan dalaman dan kesan luaran sebenarnya. So dalamannya, ketawa ni memberikan kesan kepada dua hormon paling penting yang berada dalam diri manusia. Pertama namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon yang penyebab kepada stres. Okey. Yang mana bila saja kita ketawa, hormon ini akan menurun. Dan dia akan meningkatkan pula satu lagi hormon, namanya hormon endorfin. Hormon ini adalah hormon kebahagiaan. Maka apabila wujudnya dua fenomena ini, bila hormon stres itu diturunkan dan hormon kebahagiaan itu dinaikkan, dia akan menyebabkan kita jadi ceria, gembira, teruja. Itu yang menyebabkan kesannya itu kepada dalaman manusia. Kenapa? Manusia itu akan kurang stresnya. Dia punya tekanan darah tinggi pun akan menurun. Dan akan meningkatkan kebahagiaan. Dan menyebabkan dia jadi awet muda. Sebab tu orang yang ceria, orang yang sering ketawa, sentiasa nampak lebih muda. Itu yang menarik. Ya, Ropi ni kenapa tadi berpeluh-peluh, ngangguk-angguk ni? Saya rasa bila dengar... Patutlah awet muda ya. Bila dengar apa Cik sembang tadi, saya rasa saya minta pergi tandas dulu. Dahsyat apa tadi? Saya ada satu apa perkataan apa tadi? Kolesterol apa tadi? Hormon kortisol. Hormon kortisol. Hormon kortisol dan juga endorfin. Betul. Kortisol dan endorfin, betul. Okey, kalau Ropi sendiri kan tadi dia lak peluh tu. Nak tanya juga situasi macam mana yang buatkan Ropi sendiri mudah ketawa? Okey, terima kasih Studio B. Okey, saya nak cakap macam mana pun tak tahu. Memang macam tu. Tak tahu. Dia tak kira.
Sebab ada juga yang mengatakan orang yang suka buat lawak, dia sebenarnya nak mengurangkan rasa sedih dia ataupun stres dia sendiri. Tak Pendapat juga. Ropi macam mana? Tak juga. Kadang-kadang kalau dia nak sedih, dia sedih juga. Buat lawak pun kita pun tak gelak. Okey. Okey, kita kembali ke story B. Nampak tak? Orang yang dah biasa membuat lawak ni akan sentiasa dalam hidup dia penuh keceriaan. Walaupun dalam hati kita tak tahu macam mana, ya Ropi. Kita nak tanya juga dengan Ida. Sebenarnya kalau jadi seorang pelawak, tugas, tanggungjawab untuk menghiburkan orang lain. Betul. Tapi kalau secara jujurnya, Ida sendiri, adakah Ida seorang yang mudah ketawa ataupun sebenarnya lagi senang buat orang ketawa daripada nak ketawa diri sendiri? Saya mudah ketawa, tak dinafikan. Ida macam ni tahu. Sama ada Ida sedih ataupun dalam keadaan sedih ke apa ke, stres ke, saya memang suka gelak. Dan memang suka gelak. Even kadang diorang tak tahu, bila masa kau ni time sedih dia cakap kan. Sebab saya bukan orang yang tunjuk saya punya sedih dan macam kata, kalau kata pas-pas saya pun, family pun tak tahu apa masalah saya. Cuma diorang tahu kita happy je, kita gelak. Saya memang orang yang macam tu. Mungkin orang kata mungkin Ida ni kuat gelak sebab dia nak tutup dia punya kemurungan hidup dia. Tapi tidak, saya bukan orang macam tu. Saya memang suka gelak. Saya memang senang terhibur dengan tindakan orang lain. Ida ni suka sebab diorang cakap macam yang followers ke apa benda, dia kata bila tahu kat Ida gelak, kita ikut gelak. Sebab Ida tahu, sebab Ida seorang yang bukan gelak yang kontrol-kontrol. Saya memang gelak mengilai punya. Puas lah. Puas. Memang gelak macam tu. Memang dah terbiasa ke tak tahu. Memang saya jenis macam orang dengar tu, tu dah Ida tu, family dia tu gelak. Sebab adik-adik saya pun gelak kuat. Tapi gelak ni pun kadang-kadang macam ambil muda juga. Betul. Contoh macam saya dah 59. Dah 59 dah? Tak lagu. Hampir percaya ya, 59. Saya 53 dah. Okey, nak betul awet muda. Kalau 59 saya dah gini dah main tu ramah. Kan, Sebab kata orang lah kan. Saya rasa kadang macam betul juga duk gelak kan. Duk buat orang gelak, kita gelak kan. Tapi kalau gelak ni betul ke orang tu sebenarnya dia kurang bermasalah? Sebab dia hidup dia sentiasa gembira je, sentiasa ceria je. Tidak. Kadang mungkin kita punya pekerjaan macam tu kan. Kerja kita adalah menghiburkan orang dan kadang-kadang kita fikir juga sampai bila kita je hiburkan orang, bila orang nak hiburkan kita selalu macam tu. Dan ada juga yang bercakap bahawa orang yang suka tengok komedi adalah kurang agresif daripada mereka yang tak gemar tengok komedi. Apa kaitannya, Fauzi? Bila menyebut tentang aggressiveness ni kan, ini perkara dalaman. Sebab tu bila sebut tentang sesuatu perkara yang memacukan perkara dalaman ni, ada faktor-faktor yang memberikan kesan kepada perkara itu. Jadi apa yang berlaku menyebabkan bila kita ni ketawa, faktor-faktor yang menyebabkan agresif itu akan menurun. Itu yang menyebabkan kita lebih bahagia, lebih ceria. Dan ada satu kajian menarik dibuat, dikatakan bahawa banding lelaki dan wanita, wanita lebih banyak ketawa 126% berbanding lelaki. Ini kajian yang menarik. Kenapa? Sebab wanita ni adalah manusia yang mana menjadikan aktiviti ketawanya sebagai apresiasi diri. Untuk aktiviti untuk menjana kebahagiaan untuk dia. Manakala lelaki pula, dia lebih suka kepada membuat lawak, membuat humor. Dan wanita lebih cenderung suka kepada lelaki yang pandai buat lawak. Lelaki suka buat lawak. Cenderung buat lawak. Antaranya lah. Dan lelaki yang buat lawak pula lebih cenderung kepada wanita yang mana suka dengan lawak dia. Sebab tu nak cerita bahawa sebenarnya ini adalah, itu kata faktor pendiluaran tadi. Yang mana dia boleh menyebabkan wujudnya perhubungan yang baik, keintiman, menyebabkan antara suami dan isteri lebih erat. Ini perkara-perkara sendiri yang penting dalam orang kata ketawa ni. Kerana ketawa ni menyebabkan wujudnya faktor-faktor itu. Saya setuju. Tapi kalau perempuan tu saja-saja buat suka dengan lawak tu walaupun dia tak boleh terima Pura-pura ketawa. Pura-pura happy macam mana? Isu pura-pura itu adalah bergantung kepada individu tadi. Apa tujuan dia pura-pura? Dah sebab mungkin dia minat, contohlah Ya, macam betul. kata minat Kak Baropi. Gelak ni beria. Walaupun tak lawak. Walaupun kata contoh. Sebab minat. Abang lawak saya tak kata abang tak lawak tau. Okey, macam tu. Contoh dia lah Jangan pandang sangat. sebab kata
sebab kata perempuan ni suka lelaki yang buat lawak. Kan? Jadi kalau kata perempuan tu sebab dia memang suka lelaki tu, tapi sebenarnya dia susah nak gelak. Macam mana tu keadaan? Boleh, sebabnya itu adalah atau tujuan dia. Mungkin ini adalah faktor yang menyebabkan lelaki itu boleh dekati diri dia. Ingatkan perempuan tu psycho. Itu ada juga yang apa dikatakan pasangan yang selalu ketawa bersama, hubungan mereka tu lebih akrab, lebih bertahan lama. Betul. Kalau Ida sendiri sebagai pasangan suami isteri macam mana? Macam mana tadi? Saya tak fokus ni. Macam kalau selalu dikatakan pasangan yang selalu ketawa bersama, hubungan mereka lebih rapat, lebih akrab dan bertahan lama. Kalau Ida sendiri macam mana sentiasa menghiburkan pasangan ke? Okey, kalau saya dengan suami saya yang inilah kan dia tu tak reti, aku tak tahu macam mana aku buat lawak macam mana pun memang tak reti kan. Dekat depan. Jadi Dekat tu depan. tahu suami tengok tu. Sayang. Nampak? Dia happy dengan I tu, nampak? Dia actually macam suami saya tak expect dia ni kadang-kadang sikap dia yang annoying tu memang buat saya gelak. Kadang-kadang saya cakap dia kita gelak tanpa sebab pun ada juga. Tengok TV dua orang pun benda tu tak gelak, tak kelakar pun boleh gelak juga. Jadi ini adalah satu orang kata yang boleh buat saya dengan dia lagi rapat. Intim lah. Jadi saya rasa suasana yang happiness tu memang sangat. Tapi bukan yang fake tau, bukan gelak-gelak yang Pura-pura. dibuat-buat, bukan. Tapi itu penting lah. Okey, Cik Faizul, dalam situasi begini kan, kalau kita lihat sebenarnya penting ketawa dalam kehidupan kita dan ia juga dianggap sebagai satu terapi. Ada pelbagai jenis terapi ketawa ini. Kalau kita lihat ada banyak kajian yang dilakukan di dunia ini melibatkan jenis-jenis terapi ketawa yang boleh digunakan untuk kehidupan seharian. Ada seperti kalau boleh saya kongsikan, ini terapi greeting laughter do namaste Indian style. Okey. Ada milkshake laughter, Betul. kemudian ada 1 meter laughter, argument laughter, cell phone laughter, macam-macam terapi ada. Tapi bagaimana kita nak memberi pemahaman bahawa setiap daripada situasi ini terapinya berbeza? Okey. Apa yang dia nyatakan sebenarnya tadi, ini adalah kajian yang dibuat oleh seorang pakar perubatan sebenarnya. Namanya Dr. Madan Kataria. Yang mana dia ni berasal usul dari Mumbai. Dan beliau adalah pengasas kepada satu kaedah terapi ketawa ataupun namanya laughter yoga. Yang mana kajian ini mengatakan bahawa untuk kita bahagia, untuk kita menurunkan hormon-hormon stres ini, kita perlu ketawa. Yang menariknya pula kajian dibuat oleh beliau, kita punya fizikal ni tak boleh bezakan antara ketawa sebenar dan ketawa olok-olok. Jadi itu yang menyebabkan beliau memperkenalkan satu kaedah bagaimana menjalankan terapi berbentuk pergerakan dan senaman. Yang mana bila kita ketawa olok-olok, dia beri kesan sama seperti mana kita ketawa sebenar. Itu yang ada, kalau ikut kiraan keseluruhan terapi ini lebih kurang 32 langkah dalam terapi ketawa itu. Daripada terapi milkshake, ada yang kereta api, ada kapal terbang, dan benda ini memang amat memberikan kesan besar kepada individu-individu yang mengikuti terapi tersebut. Dan satu benda menarik, sebab saya pun pengamal kepada terapi ketawa ni, orang yang paling tinggi ketawa itu adalah orang yang paling stres. Sebab Maknanya apa? saya stres lah. Maksudnya dalam terapi itulah. Kalau kita lihat, memang orang yang paling stres itu yang akan paling tinggi ketawanya. Dan alhamdulillah, kesannya lepas itu, keluar saja badan ringan, dia rasa lebih bahagia, lebih tenang. Sebab apa? Sebab tekanan itu adalah seumpama satu tenaga yang berkumpul. Tenaga yang negatif. Tapi bila sahaja dia ketawa, dia berjaya mengeluarkan tenaga itu menjadikan ia positif. Itu kesan berterapi ketawa tersebut. Okey, nampak dia sama juga seperti senaman sebenarnya. Bila ketawa dikeluarkan endorfin, kan membuatkan kita lebih kurang tertekan. Ropi pula bagaimana kalau bila dah buat kelakar, kadang-kadang kita sendiri pun gelak dengan jenaka sendiri juga. Adakah Ropi akan rasa kurang tertekan lepas membuat jenaka? Saya rasa macam puas lah. Puas tu macam release lah. Jadi bila kita dah buat orang ketawa, kita pun secara automatik kita pun rasa macam happy kan. Kita pun macam okey. Itulah. Tapi itu kalau kita berjaya buat orang ketawa. Bayangkan kalau kita rasa benda tu kelakar, kita buat dah memang kita tahu akan orang kata punchline lah. Bagi definitely orang akan gelak. Tiba-tiba orang tak gelak. Macam mana perasaan? Kalau jadi macam tu, macam saya pun pernah mengalami macam tu.
saya akan jadi murung, saya akan masuk air 4 pint. Stres. Masuk air 4 pint. Okey, ini kelakar. Tak, itu biasa. Bila Muka jadi macam tu. serius. Bila jadi benda macam tu, kita macam, betul lah. Cik cakap, kita jadi macam, benda tak keluar kan. Macam, Fras. frust. Macam, kenapa tadi ya? Pada ni macam dah okey dah ni. Kan? Itulah. Tapi hormon yang keluar tu adakah yang gelak tu, hormon tu adakah hormon tu boleh lagi menaikkan badan kita? Wah, kata ada hormon lain yang masuk kan. Kalau hormon tu bagi kita, orang kata metabolism kita tinggi, kita kurus tak apa. Satu benda yang menarik untuk jawapan tu sebenarnya. Nampak. Ada kajian mengatakan bahawa kalau kita banyak ketawa, dia akan meningkatkan metabolisme dan menyebabkan kita punya lemak akan pecah. Masalahnya lemak I tak pecah. Adalah kebahagiaan lain. Adalah kebahagiaan lain tu. Sayang hantar lagi video banyak-banyak. Cik Fauzul, bila kita cerita, Cik Fauzul sendiri yang melakukan terapi ketawa ni, kalau kita bercerita, kita tak dapat gambaran dia secara visualnya. Tetapi mungkin kita boleh tunjuk contoh terapi ketawa ini. Kalau ada salah satu contoh yang boleh kita sebagai praktikkan. contoh kan, antara yang kita boleh tunjukkan lah, tuan-tuan, sebenarnya lebih kepada biasa dah. Seperti contoh kita macam ni saja pun kita boleh buat sebenarnya. Seperti contoh kita pegang bersama-sama, sama-sama kita ni tepuk tangan. Okey. Okey, tepuk. Bila tepuk ni kita sebut ho ha ha ha. Ikut saya. Dua, tiga. Ho ha ha ha. Ho ha ha ha. Ho. Saya gelak sebab saya ikut kau buat. Kena cakap juga ho ho Betul. ha ha. Dia ho ha ha ha. Apa nama jenis terapi Ini adalah lebih kepada tepuk ketawa. Tepuk Tepuk ketawa. ketawa. Sambil tepuk sambil kita ketawa. Yang mana benda itu bila Buat kita nak buang berulang-ulang dibuat, dia akan menyebabkan ada satu fenomena pada diri kita. Yang mana pertama, pernafasan kita akan menyebabkan dia akan lebih banyak tarik nafas, keluar nafas. Itu untuk kesihatan. Kemudian ho ha ha tu lebih banyak kita ketawa. Dan dia akan menyebabkan sampai satu tahapnya dia akan ketawa sendiri. Itu akan beri kesan secara langsung tak langsung pada diri kita. Berapa lama masa diperlukan untuk kita jadikan dia sebagai satu ketawa yang semula jadi? Okey. Dia sebenarnya ketawa sembilan ini sama ada ia jadi tak jadi itu bukan persoalannya. Sebab apa? Sebab kita punya fizikal sudah memproses. Mengatakan itu sebagai ketawa. Terapi dia lah. Ketawa. Dan bila untuk bagi kesan, kita dapat kesan bila kita buat benda ni lebih daripada 10 minit. Oh, okey. Selepas Ulang. 10 minit dia akan bagi kesan. Kesan release stres, kita akan keluar semua stres kita, tekanan akan berkurangan, kita akan jadi lebih bahagia insya-Allah. Okey, Dan jelas. Rupi juga sendiri sebagai seorang komedian dan juga pelakon banyak melakonkan watak-watak yang sentiasa menggembirakan penonton dan peminat kan. Bagaimana Rupi boleh kongsikan perasaan puas tu bila dah berjaya membuatkan orang sekeliling ketawa? Okey, benda ni kalau nak ke puas tu, kalau kita dah buat orang ketawa tu, kita dah seronok dah. Benda tu dah orang cakap dah boom dah viral ke apa, kita dah macam dah seronok dah. Satu kepuasan. Kepuasan lah. Begitu juga kalau main kat pentas ke apa kan. Kalau jadi tu kita macam okeylah kan. Seronok sangat. Okey. Kalau Ida lah kan, orang yang dah biasa dalam dunia komedi ni, kalau kita lah yang kadang-kadang sebagai seorang individu ni, kita pun nak juga cuba buat orang lain ketawa. Apa tips Ida Kalau macam Rina lah tak pandai nak buat jenaka, apa tips kalau kita nak buat orang ketawa? Dah tak ada tips. Okey, sebenarnya saya sendiri pelik macam mana saya termasuk dalam komedian punya side ni sebab ikutkan pada awalnya Dunia nyanyian. penyanyi jadi pelakon dan bukannya pelawak. Tapi disebabkan mungkin sebablah saya punya latar, saya dipanggil untuk buat komedi, punya cerita, sedangkan saya rasa apa yang jadi sebenarnya bila bercakap pun orang gelak. Kenapa kau orang gelak ni? Tunjuk kaki keluar stage kalau buat teater dulu. Diorang tunggu saya keluar. Saya keluar main kaki je. Dekat tirai tu pun orang gelak. Saya cakap, apa benda yang kau orang gelak? Sebenarnya kadang dia Mungkin kata body karakter diri kan? Personality sendiri Maybe, tu buat korang mungkin. sekeliling pun ketawa apa-apa yang Ida cakap. Just be yourself lah. Jangan orang kata mungkin dengan cara you sendiri tu you menghiburkan diri you. Bila you dapat hiburkan diri you, maknanya you dapat hiburkan orang lain. Sebenarnya macam-macam manfaat ketawa ni sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Ida, Rupi dan Cik Fauzul atas perbincangan pada hari ini. Dan lepas ni kita buatlah ho ho ha 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 tu ya. 10 minit baru dia datang secara semula jadinya. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.